Terima kasih untuk pujian yang menghantar untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. 感谢诗班已经带我们的心境朝见神。 Saya duduk di sana dengan kegentaran memperhatikan satu kalimat demi kalimat dari pujian ini. 我就在这里用战兢的心注意每个诗词。 Saya berpikir bahwa gereja merupakan tempat yang paling berbahaya 我认为教会是一个非常危险的地方， karena kita begitu banyak mendengarkan kebenaran firman Tuhan, 因为我们在这里听了许多神的真道， tetapi kebenaran itu tidak mengubah bagian yang gelap di dalam diri kita. 但是这些真道并没有把我们心中的黑暗除去。 Satu kata yang betul-betul yang saya renungkan tadi adalah kebenaran yang menguduskan jiwa, roh, dan tubuh kita. 所以我刚才注意到诗歌里面的，就是神的真理要改变我们的医学。 Kebenaran yang bukan sekedar ide, tetapi kebenaran adalah personifikasi dari Yesus Kristus itu sendiri. 那个真理并不是一个形象，但是是神自己的工作，神的道。 Kebenaran bukan dari hasil pemikiran, kebaikan dari seorang manusia yang saleh, 因为所谓的真理，不是从我们的品格、我们的善行，我们所谓被称为好的人， tetapi anak Allah inilah yang datang di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kebohongan yang kita terima sebagai kebenaran. 但是是神的儿子来到我们中间，要除去一切的黑暗，成为真理。 Saya rindu Kor bisa menyanyikan kembali setelah khotbah ini, 我渴望讲到有诗班可以再唱一遍， yang merupakan doa kita untuk kebenaran itu dapat menguduskan kita. 是成为我们科目正道的一个赞美与敬拜。 Saya ingin mengambil waktu sejenak untuk berdoa kepada Tuhan. 我们来一起祷告。 Pagi ini kami datang di rumah-Mu ya Tuhan, 今天我们来到你的家， yang dipenuhi dengan pujian, 是你的赞美充满你， mengagungkan Engkau. 高举你，荣耀你。 Juga di tengah-tengah dunia yang rentan dan terperangkap di dalam dosa, 也在这被罪恶捆绑的世界中， kami masih bisa memuji dan membesarkan Engkau. 我们还可以向你赞美、荣耀你。 Kami rindu Tuhan kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan. 我们渴望我们因为有思想所要读的道， Itu kebenaran yang dapat menguduskan jiwa, roh, dan tubuh kami. 也可以更新我们身心灵的正道， Sehingga hidup kami diubahkan melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. 让主你的道把我们的生命整个改变。 Kami mohon Roh Kudus-Mu bekerja dengan leluasa di rumah-Mu ini. 主要渴望你的神灵在我们心中自由运行， Biarkan roh kebenaran itu boleh memerdekakan kami. 渴望主你自由的灵可以释放我们。 Mungkin di tengah-tengah kami hidup dalam kebohongan yang kami terima sebagai kebenaran itu. 可能我们在世中，我们常常接受世界所谓的假的真理， Biarkan kami mendengar kebenaran itu ya Tuhan. 所以我们渴望听见你的真道。 Kemungkinan kebenaran yang dapat menyakitkan kami. 这个真道可能使我们叫做刺痛， Tapi kebenaran yang harus kami dengar ya Tuhan. 但是这是我们所当听的真道， Kebenaran yang harus kami taati. 是我们所应该持守的真理。 Karena kebenaran itu yang dapat memerdekakan kami. 因为你的真理可以释放我们， Roh Kudus kami memohon Kau boleh berbicara kepada setiap kami ya Tuhan. 神灵，我们求你向我们每个人说话。 Pakai kedua hamba-Mu yang dalam segala keterbatasannya. 主，你使用你台上两位有限的仆人， Untuk melihat kuasa-Mu yang tak terhingga itu ya Tuhan. 看见经历你无限的能力， Yang sanggup mengubah hati manusia. 能够改变人性的一个真理。 Dengarkan permintaan doa kami ini ya Tuhan. 主，你垂听我们的祈求， Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们祷告， Amin. 阿门。 Sudah, mari kita membuka Alkitab kita dari Kolose pasal yang ketiga.
亲爱的弟兄姐妹，我们看哥罗西书第3章。 Kolose pasal yang ketiga, 哥罗西书第3章， kalau sudah memperhatikan dalam setiap surat Paulus itu terdiri dari dua bagian besar, yaitu pengajaran, kemudian bagian yang praktis yaitu nasihat atau peringatan. 我们注意到保罗的书信总是有两个大纲，一个是教导，一个是分享。 Jadi pasal pertama sampai dengan pasal yang kedua dan bagian ayat Kolose 3 ayat 1 sampai dengan keempat itu bagian pengajaran doktrinal. 所以在第3章第1到第4章是教育， Dan bagian yang akan kita baca adalah bagian yang praktis. Apa artinya kalau itu diterapkan dalam kehidupan kekristenan? 那么以下的境界是教导我们怎么样活用来劝勉我们可以行出来。 Yang ingin menggarisbawahi artinya semua peringatan dan tuntutan yang diberikan bagian ini 就是说，当他警戒我们的这个地方的时候， selalu didasari dengan pekerjaan karya Allah melalui putranya Yesus Kristus. 总是着重于神的儿子怎么样在靠着耶稣基督行出来， Bukan usaha kita dari manusia. 不是我们人为我们自己所渴望的。 Saya akan bacakan Kolose pasal 3 ayat 5 sampai dengan ke-10. Kemudian nanti dilanjutkan ayat 12 sampai dengan ke-14. Saya bacakan dalam bahasa Indonesia ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya minta saudara-saudara untuk boleh berdiri. Kita ingin menghormati kebenaran firman 渴望 Tuhan 大 ini. 家可以站立，认真读神的道。 Kolose pasal 3 ayat yang ke-5. 第3章第5节， Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu melakukannya hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. 但现在你们要弃绝这一切的事，以及恼恨、愤怒、恶毒、诽谤，并可憎无谓的言语，不要彼此说谎，因你们已经脱弃旧人和旧人的行为，穿上了新人。这新人在知识上渐渐更新，正如照他的主的形象。在此并不分希利尼人、犹太人、受割礼的、未受割礼的。 Ayat yang ke-12 dan 13. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Yang berbahagia adalah kita yang membaca firman Tuhan, menyimaknya, dan melakukan dalam hidupnya sehari-hari. 凡笃敬也可以在我们生命行这道的人变为有福了。 Sidang jemaat dipersilakan untuk duduk. 会众请坐。 Saya dan istri banyak melayani di dalam bidang pernikahan dan keluarga. 我与内人在夫妇团契以及婚姻的问题上侍奉。 Sejak bulan Mei tahun ini 从今年5月起， kami membantu di sebuah gereja khusus melayani di dalam bidang marriage dan family ministry. 那么我在教会特别与我太太服侍关于婚姻的问题。 Kasus-kasus yang kami terima dan masuk ke ruang counseling selain perselingkuhan, pelecehan, dan juga kekerasan di tengah keluarga.
因为我们所常常面临的都是就是有关于婚外情一些不对的不法的事，以及家庭的征战， Sesuatu yang real yang bukan di luar gereja tetapi di dalam gereja. 是一个实际的事，并不是在教会以外，但是却是在教会所发生的事。 Orang-orang yang menawarkan dirinya Kristen, bahkan aktivis, bahkan penatua gereja. 我们自称为基督徒，甚至于积极的教会工作人员，甚至于执事。 Melihat apa yang dibaca barusan di dalam surat Kolose bukanlah sesuatu yang mengherankan bahwa masalah, tantangan melawan dosa bukan di luar gereja tetapi di dalam gereja. 当我们读到刚才的经文，我们发现这些挑战往往不是在教会以外，却是在教会里面所发生的。 Karena perilaku kebiasaan yang duniawi di luar gereja atau di luar keluarga Kristen sesuatu yang wajar. 因为我们看到在教会以外有发生这样的事，是很普通的事。 Tetapi Paulus masih tetap menuliskan surat yang seperti ini. 但是保罗仍然是这样的提醒他的教会。 Paulus mengatakan itu dulu kamu melakukan itu, sekarang tidak lagi. 所以保罗写到，我们过去也在其中行这样的事，但是现在却不是了。 Jadi ada kehidupan kekristenan yang dulu sebelum mengenal Yesus, tetapi setelah mengenal Yesus sekarang. 所以在我们身为基督徒，我们有过去还没有认识主的生活，以及接受主以后的新生命。 Kolose pasal yang pertama ayat 13-14 mengatakan kita sudah dipindahkan dari kuasa kegelapan itu kepada kuasa terang di bawah kerajaan anaknya kekasihnya di situ. 所以哥罗西书第1章写到，耶稣基督已经把我们从黑暗里迁到他爱子清洁国度里面。 Dalam bahasa yang Paulus pakai di dalam Roma, yaitu kita tidak diperbudak lagi oleh dosa, tetapi kita dimerdekakan dari dosa dan menang terhadap dosa. 所以在保罗书信里面，保罗写到，我们不再成为罪的捆绑辖制，神已经把我们释放，放进到他的爱子的国度里面。 Tetapi kenyataannya kita masih berperang, kita masih berjuang melawan dosa itu. 但是在我们每日生活，我们仍然跟罪恶征战。 Ada him yang mengatakan kita ada 3 dosa, yaitu si iblis, hawa nafsu, tetapi diri kita sendiri juga dosa. 所以在诗歌里有一首诗写到，我们有3个敌人，就是一个是魔鬼，一个是自己，一个是 Saudara, 淫 bagaimana 情 untuk 欲。 menghadapi strategi melawan dosa ini? 那么我们怎么样来面对这个罪呢？ Paulus di sini dikatakan karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. 所以保罗说：“你们要治死在你们身上一切的罪， Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, 就是淫乱、污秽、恶意、一切情欲的事。 nafsu jahat, dan juga keserakahan. 恶意或者就是贪婪。 Semuanya itu dikatakan di sini penyembahan berhala. 在这里讲到，正如拜偶像一样， Artinya dosa bisa begitu menguasai kita sehingga itu menjadi ilah kita, menjadi berhala kita. 我们常常许多是罪可以辖制我们，甚至这些罪成为我们的偶像。 Ketika saya memikirkan ini, dari daftar ini yang pertama dipakai di sini istilah pornification, percabulan. 所以在这里我注意到，第一个写的就是淫乱的事。 2000 tahun yang lalu dan yang sekarang, tantangan yang kita hadapi tidak lain dengan salah satunya adalah percabulan di sini. 所以从2000年前到今天，我们所面对的问题仍然是一样，就是淫乱的事。 Dalam bahasa Yunani dipakai istilah porneo atau porno yang kita tahu sekarang. 就是在希腊原文，意思说就是淫乱无谓的事。 Kita melihat porneo atau porno adalah sikap perilaku seksual di luar dari pernikahan. 因为淫乱的事是指在婚姻以外的性行为， Bukan saja untuk mereka yang sudah menikah, tetapi yang belum menikah pun.
不是属于已婚的人，甚至于在还没有结婚的人也发生。 Percabulan bisa terjadi melalui hubungan relasi emosional yang lebih dekat kepada lawan jenis daripada istri atau suami sendiri. 那淫乱也可以说，除了在性外对以上，我们的异性对有一个感情的一个纠结。 Perzinahan bisa terjadi kalau saya mulai lebih senang datang ke KOR karena saya akan ketemu dengan dia daripada dengan istri saya. 那么淫乱的也可以讲，当我来到诗班的时候，我看见我一个所爱的人是不该所发生的，因为我们已经有配偶。 Percabulan bisa mulai dengan mata kita. 那么淫乱的事可以从我们的眼目来开始， Dengan cyber sex, texting, romantic texting. 以及许多分外以及淫乱的无谓的念头。 Ada seorang pemuda yang mengatakan, saya tidak berzina, menjamah pun orang bersangkutan tidak. 可能我们可以说，我没有在肉体上有什么关系， Dia dari jauh. 因为他在很远的地方。 Tetapi di dalam pikiran dan hatinya, itu sudah muncul kegairahan nafsu. 因为在心里面，对他已经产生一种情欲的事， Bersetubuh dengan orang tersebut. 一个渴望与那个人有性的关系， Juga dengan porn, film-film porn. 或者一些淫乱的影片。 Saudara, kalau sudah mulai melihat tentang percabulan, di sini bukan dimulai dengan adanya hubungan seksual, tetapi dengan mata kita, dengan pikiran kita. 所以淫乱的事，并不是说已经发生了肉体的关系，但是许多时候从我们的眼睛，从我们的意念已经开始了， Dengan fisik kita. 从我们的肉体也开始。 Saudara, di sini katakan matikanlah. 所以在这里讲要致死。 Saudara, di sini bukan Alkitab mengatakan ini sebagai satu kelemahan dari manusia karena libidonya tinggi atau karena dia memang di dalam pencobaan, karena dia membutuhkan. 在这里圣经所描写的，并不是说因为他有这样的科目，有个希望的发生这样的事。 Saudara, bagaimana untuk mengatasi peperangan melawan dosa seksual dalam relasi, dalam secara emosi, bahkan secara finansial, keuangan? 所以我们怎么样在这些情欲以及意念以及钱财的事胜过这些事？ Firman Tuhan mengatakan keserakahan, termasuk semuanya itu adalah berhala yang menggantikan Tuhan di dalam diri kita. 圣经说，甚至于贪婪都是贪权的事，也可以取代我们对上帝的一个位格。 Saudara, Hamilton pernah mengatakan demikian, di dalam diri manusia itu ada segerombolan kuda liar yang setiap saat dia bisa lari dan tanpa kendali. 所以他们都讲说，在我们心里仿佛有许多脱缰的野马，是我们不能控制的。 Di sini yang dimaksudkan juga ada contohnya dalam ayat yang ke-8, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. 在这里第8节写到，我们许多时候有愤怒、恼恨、恶意，甚至诽谤一些无谓的言语。 Saudara, ketika sudah melihat daftar dosa ini, 当我们看到罪的许多的工作的时候， bukan hanya karena penyimpangan, kelemahan, atau masa lalu keluarganya, tetapi disebut betul-betul dosa yang melawan Tuhan. 不是说这样的简单，就是我们做一些不合真理的事，但是真正的意思是抵挡上帝。 Jika ada di antara saudara pada pagi ini yang duduk di rumah Tuhan ini, 如果今天在神的家做的弟兄姊妹， sudah mengalami permasalahan dalam hal ini, 如果你经历这样的事， firman Tuhan mengatakan bertobatlah, 所以神的道告诉我们，你们要悔改， datang kepada Tuhan, 就近神， minta ampun kepada Tuhan. 求神赦免。 Tetapi firman Tuhan lebih mengatakan di sini, matikanlah. 但是在这里圣经写到，你要先治死里面的罪， Apa artinya, saudara? 什么意思呢？ Bagaimana kita menghadapi untuk melawan peperangan dosa ini yang setiap hari kita hadapi? 我们怎么样面对每一天挑战我们的罪？ Yang pertama, yakinkanlah bahwa saudara ada di dalam Kristus.
你们要深信，你们已经是在基督里的人。 Apa artinya di dalam Kristus? 在基督里是什么意思呢？ Kita percaya kepada Dia sebagai penguasa hidup saya. 我们深信他是在我们生命的一个主权者， Bahkan di sini disapa kita adalah orang yang dipilih oleh Allah. 甚至于我们知道是神特别拣选的人， Kita adalah kekasih Allah. 我们是神所宠爱的人。 Kalau sudah membaca di dalam pasal yang pertama, orang yang percaya kepada Yesus adalah orang yang memiliki pengharapan. 我们看到我们在基督耶稣里的人是一个有盼望的人， Orang-orang yang dimerdekakan. 是被神已经释放的人。 Istilah Paulus dipakai di sini dalam Kolose pasal 3 ayat yang ketiga. Di situ dikatakan sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. 所以在第三章多罗西3章第3节写道：因为你们已经死了，你们生命与基督一同藏在上帝里面。 Apa artinya hidup kita tersembunyi di dalam Kristus? 我们的生命藏在神里面有什么意思呢？ Mari kita membuka Roma pasal yang ke-6. 所以我们看罗马书第6章。 Saudara jika sudah membawa Alkitab tolong buka. Roma pasal yang ke-6. 罗马书第6章， Saya bacakan melalui ayat yang pertama 我从第1节念起 sampai dengan ketiga. 到第3节， Kemudian dibacakan dalam bahasa Mandarin ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5. 然后用华语来念。 Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalam dosa? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. 罗马书第6章第1到第5节，这样怎么说呢？我们可以仍在罪中，叫恩典显动吗？断乎不可。我们在罪上死的人，是可仍在罪中活着呢？此不知我们这受洗归入基督耶稣的人，是受洗归入他的死么？所以我们借着洗礼归入死，和他一同埋葬，也是叫我们一举一动有新生的样式，像基督借着父的荣耀从死里复活一样。 Ayat yang ke-7 dan 8. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup dengan Dia. 第7、第8节，因为已死的人是脱离了罪，我们若是与基督同死，就信必与他同活。 Sudah apa yang dikatakan oleh Paulus, hidup kita tersembunyi di dalam Kristus. Artinya semua yang Yesus telah lakukan untuk kita. 那么保罗说，什么是我们已经藏在神里面？就是说，我们活着是在神的一切带领。 Dengan simbol baptisan yang bukan hanya dengan air, tetapi karya Allah melalui Kristus yang telah mematikan dosa itu. 接着洗礼就是仪表我们将罪而死。 Dan pada hari yang ketiga dia bangkit supaya kita menang di atas dosa itu. 所以第3天他复活的时候，叫我们也靠他复活。 Paulus ingin mengatakan perhitungkan realitas spiritual kita, kerohanian kita. 所以保罗说，你要看我们灵命的特性。 Makanya Paulus bisa berkata, kita hidup lebih daripada pemenang. 所以我们活着是得胜的， Bukan terus-menerus hidup dari pengampunan, tapi menang di atas dosa. 但是我们不是伏在罪恶之下，乃是要成为有得胜的人。 Dan Tuhan berikan itu kepada kita. 神是给我们讲的能力， Matikanlah. 要致死， Satu imperatif, satu peringatan yang keras sekali. Saat ini juga lakukan itu. 就是很
严重的警戒，就是要趁着现在也要治死我们心里的罪， Karena kehidupanmu ada di dalam Kristus itu. 因为你的生命已经藏在上帝里面。 Sudah renungkan sejenak dari minggu ke minggu sudah keluar masuk dari gereja ini. 所以你用思想，几个月来我们进出神的教会， Kita perlu kembali diingatkan realitas spiritual kita ada di dalam dan melalui 是 Kristus. 神要提醒我们实际的生命现在已经藏在神里面。 Dan itulah yang menolong kita untuk berani menghadapi tantangan kehidupan ini. 所以这些事是帮助我们可以面对许多的挑战。 Perhitungkan sebagai suatu realita bahwa di atas kayu salib dosamu dipakukan di sana. 你要记得，因为在十字架上，你的罪已经同定十字架 Dan，ini lakukan terus menerus setiap hari. 这是每天当行的事。 Bukankah dosa kesombongan, 比如说骄傲的罪、 iri hati, keserakahan, 记恨、恼恨， masih itu menjadi bagian dari hidup kita. 还是成为我们的每日所行的一部分呢？ Matikanlah kedagingan kita. 所以我们要致死这肉体的罪。 Saudara, ada John Owen pernah mengatakan demikian. Always be killing sin or sin will killing you. 所以一个神学家讲说，你要致死你心里的情欲，或者心里的情欲致死了你。 Matikan dosa di dalam diri kita supaya dosa akhirnya tidak mematikan kita. 所以我们要致死我们心里面的罪，不让罪把我们致死。 Sudah pernah menonton American football 你们看见过美式足球比赛吗？ yang pakai peralatan semua itu. 像肩膀上也带了一些的， Bolanya lonjong begitu, tidak bulat. 就是投颜色的球。 Apa perjuangan mereka sebetulnya, sudah? 他们所争的是什么？ Itu hanya menggerakkan bola ini dari satu yard ke yard yang lain. 就是要把这个球从一个地方移到另外一个角度。 Mereka semua akan begitu merapat, begitu kuatnya ketika dorongan dari sana yang ingin melawan, itu bisa dilawan ketika dia memegang bola itu. Untuk bola itu bisa maju beberapa yard atau kalau bisa memang touchdown untuk seorang ada yang lari dengan cepat. 所以他们同心的要抵抗对方的球员，来使这个橄榄球丢到他们的篮下。 Sudah peperangan melawan dosa tidak ada boleh ruang di antara musuh dengan kita. 所以，当我们抵挡罪的时候，我们不能够罪一个在我们生命一个空间。 Artinya kita harus begitu merapatnya dengan lawan kita itu supaya kita bisa memenangkan, betul-betul bisa mendorongnya dengan kuat. 所以我们要积极的努力去抵挡这个罪。 Jika kita tidak melawan dosa, dosa akan melawan kita bahkan membunuh kita. 所以，当我们没有抵挡罪的时候，罪要折服我们，甚至于把我们致死。 Kelemahan dalam apa? Bahkan dikatakan sini dosa, kemarahan, geram yang seperti apa? 所以，软弱的时候，我们看到什么？就是诽谤的罪、恼恨的罪。 Sering yang kami lihat di ruang counseling, kemampuan tidak bisa mengelola emosinya, 所以，当我们来服侍人的时候，许多时候我们看见一些人不能控制他的情欲、他的冲动。 ditambah masa lalu di tengah keluarga yang memiliki orang tua yang pemarah, 许多时候，特别在家里有一个常常发脾气的老人家， ditambah dengan kepribadian yang lebih impulsif, 甚至于他自发的一个这样的一个心理的一个意念反抗， ditambah kepribadian yang pandai berbicara, 再加上他可能有口才， itu menjadi satu gumpalan seorang itu bisa memiliki pola hidup yang controlling, yang bisa mengontrol orang lain. 所以这样的事可以帮助一个人可以来控制别人、辖制别人。 Kekerasan di dalam keluarga bisa terjadi melalui perkataan, 家暴可以从我们的语言里发生， bisa melalui emosi, 从我们的情感上， bisa melalui secara fisik memukul. 也可以成为殴打的现象。 Kita bedakan antara violence, kekerasan dengan abuse, biasanya dengan pelecehan. 所以我们可以分辨
一个行为或者是妩媚，一个放纵的一个 pelecehan bisa terjadi dengan perkataan, perbuatan, tapi juga melukai emosi seseorang, merasakan rumah ini tidak aman kalau papa terus-menerus meledak-ledak seperti ini. 也就是 Atau mama. 随意放纵我们，使我们觉得父母亲这样的愤怒是我们不能接受的。 Saudara, bagaimana mengatasi akan hal ini? 我们怎么样来战胜这一切挑战呢？ Bagaimana melawan dosa, emosi atau fisik kita yang tidak bisa dikuasai tadi? 我们怎么样胜过这一切的情谊，使我们可以控制？ Poin saya yang kedua adalah ambillah tanggung jawab saudara. 所以我提议我们可以有一个尽责的心。 Saudara tidak bisa mengatakan saya dibesarkan di tengah keluarga memang yang seperti ini maka saya jadi seperti ini. 所以你不能够借着这样的理由，我因为在这样的家庭气氛里长大， Saya memang punya pribadi yang ceplas-ceplos dengan kata-kata itu. 所以我希望马上就含血喷人， Saya memang orang yang terus terang. 因为我是很开通透明的人， Tapi dia tidak sadar dia sudah menyakiti sekian banyak orang dari keterus terangan dia itu. 所以他常常没有觉得他的话语已经刺伤了许多的人。 Sudah pernah ketika sudah dalam satu tekanan, saudara lalu marah, lalu saudara keluar kata yang saudara pikir, saya tidak pernah mengatakan ini. 可能因为在怒骂之中，你常常可能说出一些你觉得还没有做过这样的事， Kata-kata hujatan atau kata-kata yang kotor. 以及骂人以及诽谤的话。 Ternyata mungkin kalau sudah memikirkan sejenak, sudah pernah mengingat seorang yang memaki-maki saudara dengan kata itu. 可能你反而记得某一些人曾经对你讲恶言， Artinya ada negatif feelings atau emotion, perasaan-perasaan yang negatif dalam diri kita yang kita tekan sedemikian rupa. 因为可能我们有一些不对的一个情绪，我们要来压制它。 Pada saat kita terancam itu meledak keluar dan sudah kaget kenapa seperti ini. 所以，当你受到外面的冲击的时候，你就爆发，而且你忽然间觉得为什么会发生这样的事？ Masa lalu saudara, pribadi saudara, kebiasaan saudara tidak menjadi alasan untuk saudara tidak mematikan dosa itu. 所以，过去的经验、过去的经历一切痛苦的事，不是成为你犯罪的理由。 Saya sekilas ingin memberikan beberapa ayat dalam Alkitab di mana kita harus proaktif melakukannya itu. 所以我提一些经节，叫我们要积极来抵抗、压制这些的事。 Contohnya dari Kolose 3 ayat yang kelima di situ katakan matikanlah. 所以第三章第5节讲写到要致死里面的情欲。 Ayat yang ke-9 dikatakan janganlah kamu saling mendustai. 第9节写到你们不要彼此说谎。 Efesus 6 ayat 13 dikatakan ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. 所以以弗所写到你要带上上帝的全副军装。 Efesus 4 ayat 25 dikatakan buanglah dusta dan katakanlah kebenaran. 所以你们拒绝的一切的谎言。 1 Timotius 6 ayat 12 dikatakan bertandinglah dalam peperangan iman yang benar, rebutlah hidup yang kekal. 所以在你属灵的征战，你要得胜。 Siapa yang melakukan ini semua saudara? 谁来做这一切？ Kita. 我们 Siapa yang kita melakukan ini saudara? Kita. 是我们要自己做， Kita bertanggung jawab untuk melakukan tadi. 我们有责任要行出来。 Sudah kalau kecenderungan sudah tertarik kepada seseorang dengan mata saudara dan tertarik dengan lawan jenis, 如果异性已经使你的眼目关注在他身上，吸引你， ya saudara harus daripada melotot begini ya harus sudah mengalihkan pandangan saudara. 所以你就不要再看，你可以去看别的地方。 Kalau sudah mengalami kesulitan dalam keterikatan games atau porn, sudah harus bisa mematikan HP saudara ataupun komputer saudara. 所以一些网络的游戏已经吸引你，你要有力量来支持、来
关掉你的手机。 Saya menangani pemuda-pemudi yang tidak bisa lagi mematikan HP-nya atau komputernya. 我碰到许多青年的男女，已经不能来控制他的手机了。 2 Timotius pasal 2 ayat 22 sampai 23 di situ katakan, jauhkanlah nafsu, kejarlah keadilan, hindarilah soal-soal yang dicari-cari orang-orang bodoh. 所以你要远离情欲，只做一些有智慧的事，不要效法愚昧的人。 Sudah ini hanya sebagian ayat-ayat dalam Alkitab yang meminta kepada kita untuk bertanggung jawab. 所以这是一些的经文帮助告诉我们，我们要尽自己的责任。 Sudah perhatikan orang yang terikat pada game atau porn, 所以一些已经被情欲的事以及游戏捆绑的人， dia selalu memiliki alasan, karena aku ini capek hari ini. 他可能有一个理由，就是说我要放松今天。 Biasanya kalau aku frustrasi, marah kepada orang lain nggak bisa diungkapkan. 比如说，我觉得对一个人有一个压力的时候，我不能够发泄； Atau aku lapar. 或者我肚子饿的时候， Atau kita mau browsing aja dah sebentar kemana sini sana sini. 或者我们在网络上到处去窜。 Ternyata begitu mudahnya pikiran saudara dikuasai dari satu porn ke porn yang lain. 所以我们就非常容易从一件事来到一件事，去把我们捆绑。 Di sini dikatakan proaktif, larikanlah dirimu, lepaskanlah itu, matikanlah. 所以在这里写到，我们积极来致使我们肉体的情欲， Ambil tanggung jawab. 你要尽责任。 Kalau saudara memiliki kecenderungan terus untuk pergi untuk berzinah di luar daripada tengah keluarga saudara, 如果有你这样的一个渴望，就是常常在外面去淫乱， mungkin sudah perlu menghindari terawas untuk tidak pergi ke sana. 可能你就不要去那些地方。 Mungkin sudah perlu menghindari teman-teman yang bagi mereka wajar melakukan itu. 那么你要远离一些觉得这讲的是很普通的一个朋友。 Sudah dalam waktu singkat, kalau sudah bertemu dengan 1-2 orang yang pikirannya negatif terus-menerus, 如果你碰到一些有讲坏主意的人，虽然是短暂的时间， dalam waktu singkat saudara nimbrung dengan pemikiran yang negatif tadi. 那么在短暂时间里，你心里、你脑子所想的已经充满了许多的罪， Artinya jauhkan dari pergaulan orang-orang yang jahat 所以你要远离这些人， dan lakukan kebaikan. 行善事。 Sudah yang ketiga, 第三， selain kita yakin di dalam Kristus, kedua kita mengambil tanggung jawab. 就是说，第一，我们确信依靠神；第二，我们要有尽责的心； Yang ketiga adalah menangkanlah peperangan saudara selangkah demi selangkah. 所以你要一步一步努力去战胜心里罪， Menangkan selangkah demi selangkah. 一步一步的胜过一切的罪。 Itu yang sering kali kami ajarkan di dalam ruang counseling, bagaimana untuk mengatasi kemarahan. 所以我常常教导一个人怎么样控制他愤怒的情欲。 Kadang-kadang kita ajak untuk bernafas dengan teratur. 有时候我只教他怎么样安静的呼吸。 Sebelum marah, dihitung 1, 2, 3, sampai 10. 所以在愤怒以前，教导人去慢慢去算，从1算到10。 Kita ajak dia untuk mengenal di dalam tubuhnya. Sebelum marah itu biasanya kita bergerak atau kepala mulai merah. Kata. Itu semua merupakan lampu kuning sebelum saudara melampiaskan kemarahan saudara. 所以我就教导一些人，当你教导已经愤怒脸红的时候，那是一个你愤怒一个照相。 Tapi tidak cukup hanya sekedar relaksasi, pernafasan, perilaku. 但是不是单单你放松以及你一切的小动作。 Saudara, orang yang tidak mengenal Tuhan pun bisa melakukan itu dan lepas dari kemarahannya. 所以一些 Atau bisa mengelola kemarahannya. 基督以外的人也可以来照重他这样的情绪。 Tetapi bedanya kalau sudah terus-menerus melakukan dengan usaha sendiri, 但是问题是，如果你一直努力去做下去的话， orang bersangkutan menjauhkan dirinya dari Tuhan sebetulnya. Karena dia bisa mengerjakannya semua sendiri.
在有许多时候，他就慢慢离开神，因为他觉得他可以自主来控制自己。 Tetapi lain dengan orang Kristen, setiap kali kita menang, sebetulnya bukan hanya mengubah perilaku, pikiran kita, tetapi mematikannya di dalam Kristus. 但是神里面的人是不同的，他不但可以胜过这一切，但是他靠神可以治死这一切情欲。 Setiap kali kita menang di atas emosi kemarahan kita, 当我们胜过我们的愤怒的时候， memperhitungkan Yesus yang ada di dalam diri kita, 因为我们把耶稣请到我们心里面， kita selangkah lebih dekat kepada Yesus. 因为我们更亲近神， Kita selangkah lebih bergantung hidup kita kepada 我 Tuhan. 们更要依靠他。 Saudara, kalau saudara memiliki masalah di dalam hal keserakahan, 如果你在贪婪的事上有问题， kira-kira antidot, artinya kira-kira untuk melawannya seperti apa? 那么我们怎么样来反抗贪婪的心？ Kalau sudah memiliki keserakahan, kira-kira bagaimana sudah melawannya? 如果你有这样的问题，你怎么样抵抗？ Belajar membagi, memberikan pada orang lain. 所以可以用积极的方法，你可以去分享给别人。 Kalau saya cenderung untuk mengasihani diri, saya kurang ini, kurang itu. 如果你觉得你一切都需要， Saya seperti ini karena perlakuan orang lain, saya jadi seperti ini. 你觉得因为别人待我这样，所以我也变成这样的人。 Itu melawannya adalah mengucap syukur kepada Tuhan. 所以我们就要学习怎么样来感谢神。 Kalau saudara terbiasa menggerutu, di sini dikatakan kata geram yang 如果你习惯常常发怨言， mulailah ikut kor, memuji Tuhan. 你可以参加诗班来赞美神。 Melatih mulut saudara, pikiran saudara dengan sesuatu yang bukan hanya positif, musik terapeutik sekali, betul-betul memulihkan saudara. 你可以用许多积极的方法来帮助你，其中就是音乐。 Saya promosi untuk kor. Siapa yang mau bergabung betul-betul. 为诗班宣传。 Walaupun Yakobus mengatakan dengan mulut yang sama kita bisa memuji Tuhan, tapi dengan mulut yang sama kita bisa mengutuk orang lain. 那么我们许多时候用同样的口来赞美神，用同样的口来触犯人。 Saudara minta pimpinan Roh Kudus untuk sudah bisa memenangkan itu. 我们恳求神灵帮助我们胜过这一切， Bukan hanya sekedar mengganti dengan perilaku, firman Tuhan memberikan resep kepada kita. Di 不是 sini 把我们改变，但是圣经教导我们。 di sini dikatakan karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan, dikasihinya, kenakanlah belas kasihan. 所以在这里讲到，我们这已经蒙神怜悯、蒙神接近的人，我们也有一个怜悯的心。 Saya senang setiap saudara datang di sini dengan berpakaian. 我谢谢你们来到这里有很好的穿饰服装。 Ada pakaian favorit saudara mungkin. Kalau saudara tiap kali bangun itu muter aja bagian pakaiannya itu juga gitu. Walaupun saudara punya pakaian lain yang baru. 你可能有许多的衣服，但是你来到神的家，你常常用你心里所喜欢的衣裳。 Dalam bahasa Jerman ada istilah Kleider machen Leute. Pakaian itu membuat siapa kita. 德国有一些善语说，你所戴的表明你是什么身份的人。 Sudah bisa melihat orang yang memiliki standar sosial di tengah menengah ke atas itu brand marknya bisa kelihatan begitu. 所以从你所穿戴的，别人可以看你的社会地位。 Tapi ada di antara kita yang biasa-biasa saja, 但是有一些人就比较随便， yang bisa beli satu dapat dua begitu, atau beli dua dapat satu. 可能可以买2件衣服的价钱。 Pakaian membuat siapa kita. 那么衣裳仪表， Kata 我们是什么身份？ Di sini yang dipakai ada kenakanlah kasih itu. 所以这里 Pakai kasih itu. 这里写到要穿戴神的恩惠慈爱， Kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. 就是借着温柔谦卑， Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. 你们要宽容包容别人。 Paulus mengatakan ini pakaian baru, pakaian lama harus dibuang. 保罗说，
解释我们所当穿戴的新衣裳，把旧的衣裳除掉。 Arafia, saya pernah dijemput di sini oleh satu mobil Alphard, bukan dari gereja ini. 一次有一辆阿尔法来接我， Tetapi ketika saya duduk di Alphard itu, 当我坐在这阿尔法车上的时候， tempat duduknya masih ditutupi plastik yang dari dulu beli, nggak diganti-ganti, plastiknya nggak diganti begitu. 所以我进到车上坐下去，我看到还有新汽车包装的书袋。 Atau sudah seringkali melihat mobil yang plastiknya itu untuk ini tetap masih dipertahankan. 我看到许多汽车的 Dari sejak 这 beli 两部分还包着那个新车的塑料袋。 Kita tahu punya yang baru itu untuk boleh dinikmati. 我们知道新的车，我们应该去尽情享受。 Jadi kalau sudah punya mobil, siang ini melihat plastiknya, buka plastik itu untuk boleh nikmati betul-betul. 所以你们车子还是用塑料包的，可以打开，你们可以去享受新车。 Sudah kita suka sekali memakai yang lama karena sudah terbiasa. 我们喜欢用旧的东西，因为我们已习惯这样子。 Saya pernah membeli sepatu yang baru yang saya pikir lebih mahal dari sepatu yang saya pakai sekarang. 我曾经买过一副新鞋，是比我现在穿的更昂贵的。 Tapi saya lebih suka sepatu ini yang saya pakai. 所以，但是我更喜欢我现在所穿的鞋子， Karena pas begitu. 因为是那样合我的脚， Enak untuk dia jalannya. 所以走路的时候也非常舒服。 Seringkali yang lama di dalam dosa dan kebiasaan kita begitu mengenakan kita, sehingga kita tidak terasa lagi itu sebagai sesuatu yang salah. 所以许多的罪是我们教得很合意，我们往往忘记了这是一个罪。 Firman Tuhan pagi ini mengajar kita untuk matikan, artinya buang pakaian yang lama, buang kebiasaan yang lama, ganti dengan pakaian yang baru. 所以今天的经文教导我们要放弃过去按照为的事，成为一个新造的人。 Tips sedikit bagi mereka yang mengalami di tengah keluarga kekerasan dalam keluarga. 我可能有一些话可以帮助有家暴问题的人。 Firman Tuhan mengatakan, tunjukkan belas kasihan, tunjukkan ampunilah. 所以圣经教导我们要存怜悯的心来包容别人。 Mungkin sudah bertanya berkali-kali, suami saya itu melukai saya. 所以你觉得你丈夫已经许多时候对你 Dengan 这样的 kata-katanya, 粗暴，用口伤你的心， bahkan uang belanja saya dikurangin. 甚至你的 Semua yang serba dikontrol tadi. Bagaimana saya bisa mengampuni laki-laki atau suami yang seperti ini? 你觉得你丈夫在每样事上都跟你斤斤计较，我怎么样来宽容他？ Dasar hati kita tetap untuk mengampuni 70 kali 7 kali. 圣经教导我们要70次来宽恕别人， Tapi hati kita berkata, 但是我们心里常说， kalau saya mengampuni dia, saya akan dilukai lagi oleh dia 70 kali 7. 因为你心里可能说，当我原谅的时候，他又再次70次来使我伤痛。 Artinya menghadapi orang yang controlling atau yang ada kekerasan di tengah keluarga tidak bisa seperti ini mengampuni seolah-olah ya udah nggak apa-apa, memang laki-laki begitu. 你不能够说你就放纵任他讲下去，因为不能够解决， Atau perempuan yang Jangan. menggerutu terus-menerus nggak merasa puas dengan dirinya. 或者一些常常发怨言的一个家庭主妇， Mungkin bapak-bapak katakan, nggak apa-apa, perempuan memang begitu. 可能你会自我安慰说，女人都是这样， Saudara tidak akan kemana-mana. 那么你就不能成为更新的人。 Menunjukkan belas kasihan artinya mulai dengan saudara mendoakan pasangan saudara. 怜悯就是说，你要对他有负责，你要常常为他祷告， Minta hikmat dari Tuhan. 求神给你智慧聪明。 Mungkin perlu sudah memberikan batasan, boundaries. 可能你要跟他说清楚，有一些分界的一个 Dengan 地 saudara 方。 mungkin mengatakan kalau kamu terus-menerus melakukan ini, kamu menyakitiku. 可能你心里想，你一直讲，你使我的心很伤痛。 Kalau saudara seorang tusuk-tusuk saudara sudah belum tenang aja, nggak pernah bilang "Au". 如果一个人一直把你刺，如果你没有对他说
痛的时候， orang itu akan terus lakukan pada saudara. 那么那个人要一直指上你， Artinya saudara harus memberikan batasan yang sehat. 所以你要跟他讲有一个清楚健康的界限，不能超 Saudara 越。 mungkin bisa mengatakan sulit kalau kamu terus-menerus 可能你可以对他说：“如果你讲下去，我很难， menyakiti hatiku. 你会伤痛我的心。 Mungkin sudah tawarkan kita perlu pertolongan orang lain mungkin yang menolong kita. ”可能你可以对他说：“你需要一个别人来帮助你。 Carilah seorang yang sudah bisa percaya, 你可以找一个你相信的人， yang bisa ikut mendoakan saudara, yang ikut bisa merasakan pengalaman di tengah keluarga saudara. 可能他可以明白体验你在家里所遭遇的，为你祷告。 Di luar negeri kalau suami yang mulai mengancam istrinya, membunuh bahkan memukulnya, sudah bisa melapor ke polisi. 因为在国外的法律，如果一个丈夫有倾向于殴打你，也在 Tapi di sini melapor ke 攻击 polisi, 你的时候，你可以报警。 di Indonesia melapor ke polisi lebih ribet. 但是在印尼，你报警其实笼教反对的事。 Saya pernah istrinya melaporkan kepada suaminya, lalu suaminya memaksa dia untuk mengeluarkan lagi. Masuk perlu uang, keluar perlu uang. 所以我曾经看到一个妻子去控告的丈夫，然后丈夫做了，他要又花钱把丈夫领出来。 Artinya kita ingin selesaikan dengan kekeluargaan. 我们应当用家庭的和谐的方法来完成这些事。 Tentunya dengan siapa saudara bisa berbicara yang sudah dapat percaya. 当然，你可以找你明白你的人，可以信任的人来帮助你， Cari counselor 可以找一些赞助人、参战来帮助你， yang profesional tentunya, 一个专业的一个辅导人， yang tidak mengumbar kemana-mana. Kata. 也可以有守住你信息，绝不泄露的一个有兴旺的人。 Lebih dari itu cari Tuhan, 那么更重要的是，你可以寻找神， cari Tuhan. 寻找神。 Di sini dikatakan Kolose pasal yang ketiga, 哥罗西书3章讲写到 ayat dan ayat kedua. 1第2， Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. 你要去思想上面的事，不要思念地上的事。 Artinya ketika situasi di dunia ini yang membuat kita terperangkap, memperbudak kita. 所以，当你觉得世界已经捆绑了你的时候，你要思念上面的事。 Kita perlu mengarahkan pikiran kita kepada Yesus 我们可以想望耶稣， yang bangkit dari kematian, 他已经从死里复活， yang menang di atas dosa, 他已经战胜了罪， yang saat ini dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan berdoa untuk saudara dan saya. 如今已经在父上帝右边，而且成为我们的中保，为我们祷 Supaya 告， iman kita tidak berhenti, 使我们信心可以长进， supaya iman kita tidak gugur di perjalanan. 使我们灵命不在路上跌倒。 Saya berdoa dan mohon kebenaran firman Tuhan yang saudara dengar itu boleh menguduskan jiwa, roh dan tubuh saudara. 我渴望今天的信息可以接近你们的心怀意念。 Kita ingin mendengarkan kembali koor ini. Saudara ikut boleh menyanyi dalam hati saudara. 我们渴望诗班在唱，我们在心里也一同唱。 Minta kepada Tuhan kebenaran ini boleh menguduskan jiwa dan roh saudara. 让神帮助接近我们的心怀意念。 Karena kebenaran ini bukan sekedar ide, 但是因为这个真理不是 pikiran 单单一个记 manusia, 得，是人的思想， tetapi adalah Yesus itu sendiri. 但是神耶稣基督自己来帮助我们。 Amin. 阿门。 Dengarkan pujian ini, simak kata-katanya. 让我们安静的来注意每个诗词。